Jadi selain daripada itu, saya rasa ramai yang mungkin tertanya tentang masalah stok ayam dan harga ayam, yang meeting punya meeting, mesyuarat punya mesyuarat, taklimat punya taklimat, pelbagai kementerian, pelbagai agensi, akhirnya turun 20 sen untuk 4 bulan. Dari bulan 2 sampai bulan 6. Mungkin dilanjutkan. Tapi yang kita nampak, 20 sen ini bagi saya, dia tidak memadai. Malah saya baca sahabat saya, ahli Parlimen MUA, Syed Saddiq, dia berkata di satu pasar yang dia lihat, yang dia kunjungi, dia nampak stok ayam tak cukup. Jadi itu masalah asas. Kalau nak turunkan harga tapi stok masih tak cukup. Adakah jawapannya dengan memberi AP, approve permit, untuk bawa masuk bekalan ayam dari luar? Apakah sebenarnya masalah asas di sini? Masalah asas di sini kalau tanya saya ialah isu food security. Keselamatan makanan kita. Selamat tak selamat? Cukup tak cukup? Mampan tak mampan? Lestari tak lestari? Kalau selama ini kita sangat bergantung kepada negara luar untuk ekspor barang-barang makanan mereka kepada kita, dan kita tahu kalau kita kirakan seluruh keluasan tanah di Malaysia yang digunakan untuk pertanian dan penternakan, dia tak banyak. Lebih banyak tanah yang digunakan untuk sama ada pembangunan, komersial, perkilangan, industri, malah juga sawit. Jadi, apakah yang perlu kita ubah dari segi dasar untuk memastikan di masa depan isu bekalan makanan ini, sama ada sayur-sayuran ke, daging-daging ke, termasuk ayam, ikan, kita belum lihat lagi kesan sebenar krisis iklim terhadap bekalan ikan kita. Itu pun nanti akan jadi satu isu yang sangat besar. Jadi masalah kita untuk selesaikan secara menyeluruh, dia bukan setakat mengadakan mesyuarat dengan air mineral yang dibalut. Kalau sebelum ni kita nampak Evian. Ada yang saya baca orang tulis dalam Twitter, kata Evian ni kalau eja terbalik, naif, Naive. Tapi memang kalau orang, setengah-setengah orang ni dia memang suka hidangkan air Evian. Terpulanglah nak hidangkan air apa, asalkan air itu bukan dihidang hasil daripada yang haram, hasil daripada yang haram. Tapi isu pokoknya ialah pembuat dasar menghadapi masalah sebab kestabilan itu. Isu kestabilan. Dan sebenarnya kalau kita teliti, sebelum ini kita lihat Menteri KPDN HEP, Datuk Seri Alexander Nantalinggi, dia sepatutnya lebih proaktif. Dia sepatutnya lebih ke depan. Dia lebih, orang bukanlah mengganas, tapi lebih agresif untuk melihat semua masalah yang dihadapi dan merencana serta mengumumkan kepada rakyat, sama ada melalui parlimen ataupun melalui sidang media ataupun melalui Facebook ataupun apa cara sekalipun. Tapi isunya kita tak nampak dia memberikan fokus itu. Hinggalah keadaan menjadi tenat seperti sekarang. Hinggalah Perdana Menteri terpaksa keluarkan kenyataan. Ada orang tegur, contohnya Datuk Seri Salahuddin sewaktu dia menjadi Menteri Pertanian. Bagaimana dia buat satu sidang media untuk umum harga telur turun 2 sen. Ini ni puak-puak yang saja nak serang lah. Tak apa, boleh. Tapi kita kena ingat, sepanjang Pakatan Harapan berkhidmat sebagai kerajaan dari Mei 2018 hinggalah kami dijatuhkan oleh langkah gelap, langkah Sheraton itu pada Februari 2020. Consumer Price Index ataupun indeks Consumer Price Index, indeks harga pengguna, tidak meningkat terlalu mendadak. Inflasi terkawal. Malah cuma di hujung-hujung sahaja kita lihat CPI itu mula meningkat. Memang kita boleh kata waktu itu tak ada COVID.
Tapi sebab COVID lah, kerajaan sepatutnya, menteri sepatutnya lebih proaktif. Dengan kerajaan yang bukan main ramai menteri, timbalan menteri, bukan main ramai penasihat, bukan main ramai duta-duta khas bertaraf menteri. Apa yang mereka lakukan? Kenapa mereka tak boleh membantu menyelesaikan masalah keselamatan makanan ini? This food security issue. Why have they failed to address this issue comprehensively? This is a fundamental question. Ini soalan asas yang perlu mereka jawab. Ya. Tapi malangnya, bila dibangkitkan oleh ketua pembangkang ke, rakan-rakan pembangkang ke, malah juga backbenchers, penyokong-penyokong kerajaan sekalipun, menteri-menteri kita lihat seringkali layu, lembab, slow, nak bagikan apakah jalan keluar, apakah penyelesaiannya. Ya. Dan saya lihat kerajaan yang ada sekarang ni, walaupun kami telah menyatakan ada persefahaman, tapi kadang-kadang kita lihat kerajaan yang ada, dia tidak mengguna pakai MOU yang ada, persefahaman yang ada ni untuk mencari penyelesaian yang baik. Ya. Saya bagi contoh pindaan Akta 342. Ya, yang mana sebelum ni kita dengar Ketua Pengarah Kesihatan meratib hari-hari hampir dalam media sosial. Dia berkata, kami tidak dapat compound sebab dia hanya maksimum 1,000 sahaja, maka orang buat berulang-ulang. Itulah dia jadi ejen propaganda untuk nak memaksa ahli-ahli parlimen bersetuju. Tak boleh. That is not how you make law. Saya ingat lagi, ya, pada 20 hari bulan Disember yang lalu, hari terakhir parlimen, ya, waktu ahli-ahli parlimen bangkit untuk meminta speaker membolehkan kita bahas isu banjir. Selepas itu, ada beberapa orang ahli parlimen, kami turun ke bilik media untuk mengadakan sidang media, menyatakan rasa tak puas hati kami sebab tak dibenarkan, dihalang dari membahaskan isu banjir pada 20 Disember yang lalu, 2 hari selepas banjir berlaku. Tapi selepas selesai sidang media tu, waktu kami nak keluar, saya ternampak Tan Sri Norishah. Tak apalah, tu kisah hari tu. Kisah sekarang yang saya nak tekankan, kita dah ada MOU antara kerajaan dengan pihak pembangkang. Kalau dah ada MOU, kita ada ruang sebenarnya untuk sit down, bincang. Apa masalahnya? Apa yang boleh kita lakukan untuk selesaikan masalah ni? Dan saya lihat dalam beberapa perkara ada usaha. InsyaAllah kami akan bermesyuarat minggu depan, ya, MOU. Dan harapan saya, walaupun tak terkandung dalam 18 perkara ini, walaupun bukan dalam bidang kuasa kami untuk membincangkan, tapi keadaan sekarang tenat. Carilah jalan, kerja sama, bekerjalah bersama kami, pihak pembangkang, untuk kita cari jalan penyelesaian untuk rakyat.